Ya Allah, terimalah kami. Ya Allah, sejahteralah kami untuk Ramadan dan sejahteralah Ramadan untuk kami, dan kami menyerahkan segala amal kami Ramadan agar diterima di sisi-Mu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Tuan-tuan, prasyarat amalan kita diterima ataupun tidak bukanlah banyaknya kita buat diterima ataupun sikit kita buat tak diterima. Bukan itu penilaian Allah Ta'ala. Terima ataupun tidak di sisi Allah bergantung kepada hati kita yang bersih, kepada hati kita yang penuh ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'ahu wa alahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kita dapat meneruskan ibadah kita masih dikira di awal-awal Ramadan. Mudah-mudahan masuknya kita dalam Ramadan dalam keadaan sejahtera, selamat, mampu melaksanakan amal saleh dengan istiqamah, berterusan kerana Allah Ta'ala dengan hati yang penuh ketakwaan, iaitu semata-mata untuk Allah, mempersembahkan amal saleh kita untuk Allah, mencari redha Allah. Dan mudah-mudahan kita masuk di Ramadan ini, Ramadan menerima kita, menerima dengan ganjaran-ganjaran, bonus-bonus, kelebihan-kelebihan yang sangat besar. Itu yang didoakan oleh Nabi di awal-awal Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, terimalah kami. Ya Allah, sejahteralah kami untuk Ramadan dan sejahteralah Ramadan untuk kami, dan kami menyerahkan segala amal kami Ramadan agar diterima di sisi-Mu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Tuan-tuan, prasyarat amalan kita diterima ataupun tidak bukanlah banyaknya kita buat diterima ataupun sikit kita buat tak diterima. Bukan itu penilaian Allah Ta'ala. Terima ataupun tidak di sisi Allah bergantung kepada hati kita yang bersih, kepada hati kita yang penuh ketakwaan. Maka setiap amalan kita diterima oleh Allah kalau ada takwanya. Bukan ada ikhlas. Ya, ikhlas tu adalah takwa. Takwa ni adalah takut kepada Allah, buat amal kerana Allah, hanya perintah Allah, bukan tujuan lain kerana itu, kerana ini, bukan kerana riak, bukan kerana ujub, bukan kerana sum'ah dan seumpamanya, tapi semata-mata kerana Allah. Kenapa kita buat? Kerana Allah perintah. Bukan kerana apa kita buat, kerana orang semua buat kita pun nak buat sama. Bukan tu. Itu masih ada kerana orang. Itu tidak ada ketakwaan. Tidak ada takwa, Allah tak terima. Dan syurga disediakan hanya untuk orang yang bertakwa. Hanya orang yang bertakwa, yang ada takwa. Sebab ada takwa, amalan sikit pun Allah boleh bayar ganjaran yang besar. Dan tidak ada takwa, amalan banyak pun semuanya jadi habaan manthura, habuk debu yang berterbangan sia-sia kosong begitu sahaja. Allah Ta'ala berfirman dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima, innama yataqabbalullah, Allah menerima amalan daripada orang yang bertakwa sahaja. Dalam bahasa Arab dimulakan dengan ayat perkataan innama, bukan makna sesungguhnya. Kalau kita terjemah sesungguhnya, salah. Tetapi innama ni ada tu hasrin, hanya saja, iaitu terbatas. Dengan ada takwa je Allah terima. Tak ada takwa, Allah tak terima. Reject semua amalan kita. Innama, peranan perkataan innama menunjukkan terhad dan terbatas kepada ketakwaan semata-mata. Oleh kerana itu, Ramadanlah melatih kita ketakwaan yang paling tinggi. Cara untuk kita tingkatkan ketakwaan kita dengan puasa Ramadan. Sebab puasa adalah amalan rahsia.
Tak ada siapa yang boleh tahu kita puasa ke tidak. Boleh je orang yang tak puasa, dia makan dah tapi buat-buat berlakon letih. Kan? Jadi boleh je dia berlakon macam dia puasa walaupun tak puasa. Tak. Jadi ini amalan rahsia. Sebab tu Allah kata illa saum illa saum kullu a'mali Adam lahu illa saum. Semua amalan anak Adam ni ada perhitungan untuk dia masing-masing. Buat ni dapat 10, buat ni dapat 100, sekian-sekian. Kecuali puasa. Fa innahu li. Puasa tu aku je yang menilai. Dia buat tu untuk aku je yang menilai. Wa ana ajzi bi, aku yang akan bagi balasan setimpal dengannya yang tak diperhitungkan berapa jumlah. Kita kembali pada ayat tadi, Allah Ta'ala sebut innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya sahaja diterima di sisi Allah Ta'ala, oleh Allah menerima amalan daripada orang bertakwa sahaja, tidak lain. Daripada takwa itulah ada ikhlas. Daripada takwa itulah ada khauf, takut Allah. Daripada takwa itulah ada taat. Daripada takwa itu juga ada amalan-amalan yang kita buat dan sebagainya. Ayat ini disebut tentang kisah anak Adam AS. Dalam surah Maidah pertengahan. Jadi pertengahan juzuk yang ke-6 tu. Kisah anak Adam. Kita tahu anak Adam yang peristiwa dalam Quran diceritakan tentang Qabil dan Habil, si adiknya. Qabil si abang lahir daripada Hawa, berkembar dengan seorang perempuan. Habil kembar dengan perempuan juga. Hukum Nabi Adam melalui daripada Allah Ta'ala yang menghukum perkahwinan, boleh berkahwin keluar berselang kembar. Tak boleh kahwin dengan kembar dia. Dia kena kahwin dengan kembar orang lain, adik dia yang lain. Begitu hukum Adam, tapi Qabil ni bantah. Bila bantah hukum Allah, hilang ketakwaan. Dah mula tenggelam ketakwanya. Tak setuju dengan hukum Allah. Dah menyebabkan ketakwaan kita longgar, hilang. Allah perintah, buat gini, masih tak nak buat. Puasa buat, tapi aurat tak tutup. Masih ada bantah. Puasa, sembahyang. Tetapi hukum hakam yang lain kita langgar je. Dengan sengaja, maka ketakwaan kita terlalu nipis maupun hilang terus. Ada orang puasa, tapi sembahyang tak laksanakan. Buka puasa, buat majlis besar-besaran, buffet, 1 kilometer punya buffet, punya panjang. Bazar Ramadan round. Kenapa nak beli untuk buka puasa? Tapi maghribnya ke mana? Tak maghrib, isyaknya lewat-lewat, ataupun tarawihnya tak ada. Mana takwanya? Apa sebab dia buka puasa tu untuk siapa? Untuk perutnya. Dia buka puasa untuk memuaskan nafsu kenyang dia aja. Dia bukan nak buka puasa kerana menunai perintah Allah. Bukan kerana Allah, maka tidak ada ketakwaan. Orang yang ada takwa, semua perkara dia taat. Puasa dia buat cukup-cukup dan energi itu guna untuk ibadah sembahyang yang fardu. Ada lagi ibadah yang sunat. Lepas itu tuntutan yang lain dia laksanakan. Ini ada takwa. Jadi kisah Qabil tadi kita tahu dia buat, Nabi Adam perintah supaya nak membuktikan bahawa siapa yang betul, siapa yang salah. Biar Allah yang langsung buat keputusan. Selama ni Qabil ingat Adam je lah yang buat keputusan hukum macam tu. Dia tak setuju. Bantah. Tak nak kahwin dengan berselang. Nak kahwin dengan pasangan dia, kembar dia. Bantah perintah Adam. Bantah hukum Allah. Hilang ketakwaan. Dah nampak dah. Lepas tu Nabi Adam kata, baiklah kamu buat supaya Allah buat keputusan. Kamu nampak keputusan Allah betul tak betul yang kamu nak tu. Iaitu buatlah korban. Diperintahkan buat korban. Maka si Qabil buat korban daripada tangkai gandum. Dia petani, dia ambil gandum, dia sembahkan. Buat satu ikat besar, letak di satu bukit seperti diperintahkan. Okey, tak apa. Cuma dia pilih gandum yang buruk-buruk, yang tak elok. Yang elok dia simpan untuk dia. Dia fikir buat apa untuk nak bagi pada Allah, biarlah buruk pun tak apa. Tengok. Jadi dia buat tu bukan kerana perintah Allah, kerana nak puaskan nafsu dia dan ada kerana yang lain semata-mata. Itu takwanya dah lari.
hilang ketakwaannya. Bukan lagi kerana Allah. Sebaliknya Habil, si adik pula yang patuh pada perintah Allah, dia taat dengan hukum Allah, tapi dia pun diperintahkan untuk buat korban juga. Maka dia pun korbanlah binatang ternaknya kambing. Maka dia cari kambing yang gemuk, yang cantik, yang paling hebat, yang paling cantik, yang paling berisi, yang paling tanduknya cantik, gitu. Nak buat korban. Kerana untuk Allah ni, benda ni untuk Allah buat bagi terbaik. Untuk dia tak apa, dia simpan yang buruk-buruk pun tak apa. Untuk Allah bagi yang terbaik. Masya Allah. Jadi sudah ada ketakwaan. Dia buat tadi kerana apa? Bukan kerana kepuasan nafsu. Bukan kerana pribadi, untuk badan dia, untuk Allah. Kerana perintah Allah. Itu dah ada nilai ketakwaan yang tebal. Kerana Allah. Maka Allah kata nanti akan datang petir yang menandakan, kalau terbakar, menandakan Allah terima amalan orang tu, tak terbakar, tak terima. Jadi zaman dulu, nak dapat jawapan langsung daripada Allah, adalah dengan datangnya petir. Banyaklah kisah-kisahnya. Antaranya Nabi Yusha' bin Nun. Juga bila diperintahkan untuk dia kumpul harta rampasan perang, tunggu petir datang. Petir akan datang, kalau terbakar, tanda amalan mereka yang perang tadi diterima oleh Allah. Tak terbakar, tak terima. Itu cerita Yusha' bin Nun. Kembali pada cerita Qabil dan Habil, bila letaknya datanglah petir. Kepada gandum, datang tak terbakar. Datang pada kambing, terbakar dah hilang. Tanda Allah terima korban kambing daripada Habil. Korban dibuat oleh Qabil. Qabil si abang gandum tadi tak diterima oleh Allah. Hasilnya, bila orang yang tidak ada takwa, tuan-tuan, dia akan lebih rasa banyak kecewa dan sebagainya. Maka Qabil akan dia kecewa, kenapa Allah tak terima ni? Mungkin sebab dia ni lah. Sebab orang tu suka menyalahkan orang. Ni PL yang tak baik, akhlak yang buruk. Tanda ada penyakit pada takwanya, sehingga takwa dia tu berpenyakit dan mungkin hilang. Kan? Contoh, kadang-kadang kita datang masjid, tak dilayan ke, tak, ataupun datang apa je lah, kita buat suatu benda kebaikan, tak disebut nama kita, tak dilayan, kita kecewa. Aku sumpah takkan buat lagi dah. Oh, dia tuding orang tu punya salah, dia ni punya masalah, ni masalah. Allahu Akbar, Masya Allah. Kembalilah kepada Allah Ta'ala, tingkatkan ketakwaan kita kerana Allah, bukan kerana pujian orang, kerana perhatian orang, kerana sebut-sebut orang dan sebagainya. Ala kulli hal, jadi nak sebutnya, maka Qabil tadi berdendam dan dia ugut Habil, aku akan bunuh engkau nanti. Semua kita tahu kisah demikian. Allah turun ayat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah nak terima, dah bagi jawapan macam tu, kau yang tidak ada takwa masih tak boleh terima jawapan Allah. Allah dah bagi jawapan dah, tak terima. Dia pula tak boleh terima jawapan Allah, berdendam dengan orang lain. Jadi akhirnya musnah dia dengan melakukan maksiat dosa, membunuh si adik dia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi nak sebutnya bahawa amalan yang Allah terima, puasa kita, sedekah tuan-tuan, tarawih kita, qiyamul lail kita, semuanya daripada hati yang suci. Hati yang ada taqwa. Kerana Allah semata-mata. Macam mana kita nak bersihkan hati kita untuk dapat ketakwaan pada Allah Ta'ala? Yang pertama sekali, tidak boleh lari daripada niat yang saleh. Niat yang baik sebelum buat. Sebelum kita buat, ada cita-cita yang baik, niat kerana Allah. Aku pergi masjid ni kerana Allah Ta'ala, nak ikut sunnah Nabi SAW. Aku nak sembahyang tarawih ni kerana Allah, ikut sunnah Nabi. Itu benda yang paling pokok, paling utama. Kerana kata Nabi SAW, niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalannya sendiri. Niat tu lagi baik. Dan dalam riwayat ini sebut, niat dibandingkan dengan amalan, seolah-olah kepala kepada badan. Macam amalan tu macam badan, niat tu macam kepala. Kalau tak ada niat, seolah manusia tidak ada kepala. Nak sebut pentingnya niat. Itu kita kembali pada hadis tentang niat. Innamal a'malu bin niat. Hanya amalan yang Allah bayar pahala kalau ada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Allah akan hanya sahaja Allah bayar pahala bergantung apa yang dia niat, berapa banyak yang dia niat. Kadang satu amalan
yang kita buat, mampu kita niat dengan niat yang banyak. Satu amalan kita buat, tapi kita niat yang banyak. Macam mana niat yang banyak? Semuanya kerana Allah Ta'ala. Contoh, kita datang ke masjid. Apa tujuan kita datang ke masjid? Tujuan apa? Tujuan nak semayang, Ustaz. Nak zuhur, nak semayang asar, nak semayang maghrib. Ya, bagus. Itu dapat pahala bila kita terlintas nak pergi semayang ke masjid. Maka kita start kereta datang. Dapat pahala, ganjaran Allah bayar melalui niat kita nak semayang, ganjaran nak semayang. Langkah kaki berapa pahala, masuk masjid, duduk i'tikaf dan sebagainya. Tapi itu masih dikira kita rugi peluang yang banyak, tapi kita hanya ambil satu je. Ini peranan niat, nak bagi contoh bagi mudah faham. Jadi kita boleh niat dengan niat-niat yang berbagai-bagai nak datang masjid ni tuan-tuan. Nak supaya ketakwaan kita semakin tebal, mudah tebal. Semakin kuat ketakwaan. Kerana Allah Ta'ala sebut, apa tu? Inna akramakum, orang yang paling mulia kamu adalah orang yang paling tinggi takwanya, tebal takwanya. Jadi kita nak menebalkan, meninggikan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Mulakan dengan amalan niat. Contoh, kita pergi ke satu tempat. Kalau kita pergi nak niat semayang, dapat semayang je lah. Tapi kalau kita niat nak makmur ke rumah Allah, nak semayang, nak pergi semayang ni, dan nak makmurkan rumah Allah, pahala makmur rumah Allah. Dah dua dah. Nak menghubung silaturahim sama kaum muslimin, dapat. Menunai hajat saudara muslim, dapat. 3, 4, 5 kita listkan tadi ni. Nak ikut sunnah Nabi SAW dan mentaati perintah Allah. Untuk mencari keampunan Allah, untuk mencari rahmat Allah Ta'ala. Kita niat untuk ada 10, ada 5 contoh. Kalau 5 saluran, kita jalan satu jalan. Tapi dapat pahala melalui 5 saluran. Pahala. Nak menghubung silaturahim, mana tidak kita datang jumpa kawan. Assalamualaikum Encik, apa khabar? Lama tak jumpa. Hubung silaturahim. Jadi itu mungkin saya pernah cerita dalam kuliah-kuliah yang lain. Cuma mungkin dikaitkan dengan Ramadan untuk meningkatkan ketakwaan ni macam mana. Salah satunya, mulakan dengan niat yang saleh, niat yang baik. Apapun, bukan hanya datang masjid nak kena niat. Nak pergi pasar beli barang lah untuk buka puasa. Kalau kita pergi beli macam tu, tak dicatat pahala. Kerana itu hanya perbuatan biasa pergi shopping. Tapi kalau kita niat, aku pergi ni kerana Allah, mengikut sunnah Nabi SAW, nak menunai hajat, nak bayar nafkah anak isteri, kan? Untuk melaksanakan, meningkatkan ketakwaan pada Allah Ta'ala dan sebagainya. Contoh, 5 benda kita niat tadi. Maka kita pergi pasar dapat pahala melalui 5 saluran pahala. Masya Allah. Jadi itu untungnya orang mukmin, setiap detik berlalu peluang mendapat menjana pahala yang besar, ketakwaannya meningkat dengan tinggi. Dan selain daripada itu, ketakwaan kita dengan berpuasa. Setiap amalan akan menambah ketakwaan kita kalau ada ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kalau amalan yang tidak ada ikhlas, tidak ada kerana Allah, maka tak ada nilai ketakwaan di sisi Allah Ta'ala yang kita sebut, Allah tak terima. Puasa, Masya Allah, contoh ketakwaan yang hebat. Di bulan puasa, ketika kita berpuasa. Kita berpuasa, tuan-tuan. Memang saya jangka kebanyakan orang berpuasa ni banyak kerana Allah Ta'ala. Memang kerana Allah Ta'ala. Sebab contohnya kalau dia bersendirian sekalipun, contoh dalam kereta kita panas terik ni, dalam kereta panas, ada air, kita tak sanggup minum air tu. Sebab apa? Tak ada siapa nampak ni, siapa nak minum boleh je. Tak sanggup. Sebab apa? Takut Allah. Itu takwa tu. Sebab apa? Allah tengok aku, tak berani buat. Itu takwa. Yang tu kita nak pergi masjid sebab Allah tengok, tak berani buat maksiat sebab Allah tengok, Allah perhati. Yang tu yang kita nak dalam semua hal. Bawalah ketakwaan Ramadan, praktik di luar Ramadan. Dalam segala amal yang lain. Ketika berdepan dengan perkara maksiat, dosa, orang tak nampak, ambil. Berarti belum lulus takwanya. Orang tak nampak, ambil benda maksiat, buat. Tapi kalau orang tak nampak pun, Allah nampak, tak berani buat. Seperti kisah seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan yang di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia jadi khalifah, antara benda yang
rutin Sayyidina Umar Al-Khattab, yang Khalifah Abu Bakar jarang buat. Sayyidina Abu Bakar pendek masa dia 2 tahun. Sayyidina Umar lama. Jadi dia akan ronda bersendirian di kawasan negara Madinah, masuk kawasan Madinah. Padang pasir nampak di jauh ada orang berteduh buat kemah kat situ, dia akan pergi tengok apa berlaku. Dia round setiap malam sebelum dia tidur. Kan? Apa masalah rakyatnya, dia ambil tahu semua. Dan dia akan selesaikan masalah rakyat dia. Satu ketika dia pergi satu kemah, yang mana di kemah tersebut terdengar bualan si anak kecil perempuan yang budak boleh cakap dah lah, dan ibu dia. Ibu ni perah susu dan dapatlah sikit semangkuk susu. Dia nak jual susu besok. Jadi dia kata sikit sangat kalau kita jual dengan susu ni, dapat hasil pulangan yang sikit. Dia suruh anak dia ambil air sikit, kita tambah je dalam susu ni, bagi nampak banyak, boleh jual dapatlah untung besar. Kan? Jadi anak dia kata, nanti kalau sampai kepada Umar Khattab, habis kita kena tangkap, habis kita kena saman ataupun kena seksa lah. Ditangkap oleh Umar Al-Khattab, dimarah oleh Umar. Sayyidina Umar duduk dengar di luar tu, dia baru sampai terdengar nama dia sebut. Apa ni? Jadi mak dia kata, malam-malam tengah padang pasir, Umar mana tahu. Umar duduk rumah dia tengah malam. Mana dia nak datang sini, dia tak dengar pun, dia tak tahu kita buat ambil air tu mai tambah. Anak dia masih tak nak patuh, tak nak sekongkol dengan mak dia. Anak dia kata, kalaulah Umar tak nampak pun, Tuhan Umar sedang melihat kita. Tuhan Umar sedang melihat kita. Sayyidina Umar dengar macam tu, kagum dengan iman dan ketakwaan yang ada pada budak ni. Walaupun orang tak nampak, penguatkuasa tak nampak, tapi Allah yang nampak. Takut dengan Allah lebih tebal daripada takut penguatkuasa dan takut yang lain. Masya Allah, ini tingkat ketakwaan yang tinggi. Tingkat ketakwaan. Jadi sebolehnya kita dah ada ketakwaan di bulan Ramadan. Tak berani nak minum dalam kereta, dalam bilik seorang-seorang. Tak berani ambil wuduk, kok boleh telan air sikit. Tak berani, tak mau. Sanggup kita biar kering tekak, letih badan, biar. Yang penting nak habiskan puasa. Ketakwaan kita yang sangat tinggi. Bawalah dalam hal-hal kerja kita di pejabat, kerja kita di mana, sesin pun tak berani nak menipu, sesin pun tak berani nak songlapkan dan sebagainya, ambil barang tanpa hak, kezaliman dan sebagainya, kerana ada ketakwaan, takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dalam amalan qiyamul lail kita malam. Tarawih, tak semayang pun tak apa. Tak. Haram tak, berdosa dah tak semayang tarawih? Tak berdosa, itu amalan sunat. Tapi kalau semayang dapat pahala banyak. Kenapa tuan-tuan berebut-rebut sampai parking kereta, kena susun macam tu, jam dan sebagainya, nak datang juga untuk buat tarawih? Kerana ada takwa. Kerana kita nak ambil ganjaran Allah. Semata-mata kerana Allah, bagus ketakwaan tu yang ada. Kau boleh dalam hal lain pun bawalah ketakwaan tu. Dalam hal kita berzikir pada Allah, dalam hal kita tamak buat sedekah, kebajikan dan sebagainya. Semata-mata kerana Allah. Ini nilai ketakwaan. Takut Allah, buat kerana Allah, ikhlas kerana Allah, kerana ikut sunnah Nabi SAW. Maka mulakan dengan niat kita yang baik. Apa tujuan kita nak buat benda ni? Apa tujuan kita bagi makanan pada orang? Semata-mata nak dapat ganjaran Allah. Bagus, ketakwaan tu dah ada. Cuma kalau boleh kita tebalkan lagi ketakwaan dengan niat yang bermacam-macam. Bukan sekadar nak dapat pahala Allah, tapi nak mendapat ganjaran Ramadan, nak menghormati ta'zim Ramadan. Kerana salah satu tingkat ketakwaan juga kita hormat pada syiar Allah, syiar Islam. Hormat, mengagungkan, ini syiar. Contoh orang Ramadan, kan? Kalau dia tak puasa, bukan dia berdosa kerana tak puasa. Satu, dia ada dosa-dosa yang lain yang dia akan dapat. Yang pertama, dosa kerana tak puasa, dosa kerana tak menghormati Ramadan, tak menta'zim, mengagungkan Ramadan. Tuan-tuan katalah musafir, kita musafir, perempuan yang haid tak memang tak puasa, boleh makan. Musafir harus untuk buka puasa, walaupun berpuasa tu lebih baik kalau dia boleh berpuasa. Tapi kalau dia tak puasa, tak berdosa. Tapi kalau dia makan depan orang, orang ramai ni dia tak puasa, makan depan orang, orang tengok, berdosa kerana tidak menghormati Ramadan.
Berdosa kerana tidak menghormati Ramadan. Walaupun dia tak puasa, sembunyi sikit dengan depan-depan orang. Tak menghormati orang lain yang sedang berpuasa. Ta'zim, mengagungkan. Itu yang disebut oleh Allah Ta'ala. Wa man yu'azzim, siapa yang mengagungkan, menghormati syiar kebesaran Allah Ta'ala, tanda ketakwaanlah hati dia semakin meningkat. Kalau tak hormat langsung, tak meningkat. Contoh kita hormat dengan masjid. Kita di luar boleh je cakap apa-apa, wow. Kan? Kalau malam-malam orang yang merokok, dia boleh merokok. Tapi masuk masjid, tak boleh. Sebab apa? Dia menghormati syiar Allah. Menghormati masjid. Kerana Allah, maka ketakwaan dia makin, meta ketakwaan dia makin tinggi. Makin refill ketakwaan dia tu makin tebal. Jadi kita kena hormat. Oh, ini Islam punya, ini Quran. Kita tak ada wudu, boleh je pegang kitab lain. Tapi nak pegang Quran, oh tak boleh, saya tak ada wudu. Kenapa? Menghormati. Jadi menghormati syiar Allah, Al-Quran, Nabi Muhammad, cara menghormati Nabi Muhammad, bila dengar nama dia, tolonglah salawat sallallahu alaihi wasallam. Menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya? Nama Nabi Muhammad syiar Allah, Ramadan syiar Allah. Semua amalan, sembahyang, azan, menghormati azan. Bila azan dilaung, kita pun berhenti diam, jangan cakap, jangan sembang, jawab Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Jawab azan, menghormati. Itu meningkat ketakwaan kita. Ni tidak bila azan kita cakap je lebih kurang, lupa nak jawab jawapan azan, maka ketakwaan kita semakin hilang. Jadi kita manfaatkanlah bulan yang mulia ini untuk meningkatkan takwa dengan ketakwaan ganjarannya lebih besar berbanding orang yang beramal tapi tidak ataupun kurang ketakwaannya. Seperti hadis Nabi sebut, la tasubbu ashabi. Jangan kamu nak hina-hina sahabatku kata Nabi. Jangan hina. Walaupun kamu tengok sahabatku ni, derma dia bukan banyak-banyak pun, hanya separuh tamar. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha datang, seorang ibu, dua orang anak perempuan kiri kanan bawa mai rumah Rasulullah, ketuk bagi salam, ada makan tak, minta sikit makanan, lapar sangat. Ketika tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dalam satu riwayat dia ada 3 biji je tamar rumah dia. Tak ada makanan, tepung, tak ada air, tak ada apa, tak ada 3 biji tamar je. Maka dia kata, aku ada 3 biji, nah ambil lah 3 biji, 3 orang, kebetulan 3 orang. Jadi tak apalah, terima kasih si ibunya, terima kasih, jalan. Aisyah tengok orang tu. Tengok si mak ni, ambil bagi kanan sebiji, anak dia yang kiri sebiji. Sebiji lagi dia simpan. Dia pegang. Anak bila lapar, dapat tamar, habis. Wajulah makan. Buah kurma sebiji. Lepas tu mak dia tengok, dah habis dah. Dia minta, mak ada lagi tak lapar ni? Mak dia sanggup koyak separuh bagi kau ni, separuh bagi kau ni. Mak dia tak makan langsung. Derma dia orang kan banyak pun, bukan beli. Kalau kita, sekurang-kurangnya beli nasi, lauk sekian-sekian untuk rumah kita nak buka puasa dan sebagainya. Hebatlah. Itu pun pahalanya lebih besar berbanding dengan kata Nabi SAW, kalau kamu menderma emas sebesar gunung. Emas sebesar gunung, tuan-tuan, bukan nilai sebiji tamar. Berapa juta ringgit tu. Kan? Banyak. Kalau kedema banyak tu pun, nak banding pahala dengan sahabat yang bagi separuh ke orang tadi, pahala dia lagi besar. Pahala sahabat tadi lagi besar. Sebab apa? Takkan Allah tak adil kot. Aku bagi banyak tapi Allah bagi pahala sikit. Yang ni bagi sikit dapat pahala banyak. Tak, itulah keadilan Allah. Saya sebut di awal tadi, Allah nak bayar pahala bukan tengok amount yang kita bagi. Perbuatan yang banyak yang kita buat. Sembahyang yang banyak yang kita buat. Itu bukan penilaian utama Allah. Penilaian utama Allah, hati kau bersih tak? Ketakwaan kau ada tak? Kalau hati tak bersih, buat kerja banyak pun sia-sia. Hati bersih, para sahabat orang yang tinggi ketakwaannya. Hatinya suci, bersih. Kan? Nilai patuhnya pada Allah tak ada di tempoh-tempoh. Kalau diperintah segera langsung buat. Takkan ditempoh-tempoh lagi dah. Itu nilai ketakwaan yang ada pada para sahabat. Baginda Nabi SAW. Mereka tak pernah bantah. Ketika mana Rasulullah SAW nak pergi ke Perang Tabuk. Kita tahu Perang Tabuk jauh. 600-700 km daripada Madinah. Ke utara sana. Pergi pula dah jalan jauh. Nak lawan dengan tentera kuasa dunia paling besar. Tentera Rom.
Dan para sahabat ketika tu di Madinah musim panas terik. Panas terik, menunggu buah tamar nak masak, nak petik. Nak potong tangkai tamar ni. Tapi dah Nabi ajak pergi, tamar tak masak lagi. Patut nak tunggu 2-3 hari lagi, seminggu lagi. Tapi dah Nabi ajak pergi perang Tabuk. Ketika tu nampak siapa yang bertakwa, dia patuh perintah Nabi. Ada juga yang tak bertakwa, jadi munafik, na'udzubillah min dzalik. Yang patuh, sami'na wa ata'na, walaupun bekalan kurma sikit tak cukup ni, nak pergi jalan 600 km. Pergi balik perang pula, mesti bawa banyak, tapi ada sikit. Nak tunggu yang baru, tak masak lagi, tak boleh potong lagi. Nabi ajak pergi dah, pergi juga. Walaupun dengan bekalan yang sedikit. Sanggup, patuh. Yang ni kata, tak boleh aku nak ambil tamar. Kalau ikut Nabi tak dapat tamar. Nanti balik mai dah sebulan 2 bulan, habislah rosak tamar tu, jatuh jadi busuk begitu sahaja. Kan? Tak ada nilai lagi dah. Dah dia utamakan tamar dia, meninggalkan perintah Nabi SAW. Ini nilai ketakwaan para sahabat. Ada jugalah munafik zaman Nabi yang tak nak patuh dan buat alasan-alasan yang bukan-bukan, menipu Allah. Sedangkan Allah kata, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang munafik ni, mereka bukan tipu orang, dia bukan tipu Nabi Muhammad. Jadi bila Nabi balik, dia buat alasan, ya Rasulullah, minta maaf kami tak pergi bukan bantah, tapi kami tak pergi sebab sakit, sebab mak aku sakit, sebab alasan palsu. Nabi tahu dia buat alasan palsu, tapi Nabi diam je. Nabi kenal dah dia ni munafik. Diam. Iyalah. Tapi datang seorang yang bertakwa, dia tersilap langkah tak ikut pergi perang. Namanya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik orang kaya, harta banyak. Waktu nak pergi perang Tabuk, seminggu sebelum pergi perang Tabuk, dia baru beli kuda seekor lagi. Jadi dia ada 2 ekor kuda. Kuda yang tua yang guna untuk dalamannya, dan kuda yang tangkas baru beli. Kan? Tapi masa Nabi ajak pergi perang tu, dia tagak, nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi. Duk fikir. Nabi dah jalan jauh dah. Sampai sana dah. Pendek ceritanya, Ka'ab ni menyesal tak ikut Rasulullah SAW. Menyesal sangat-sangat. Maka bila Nabi balik, dia menghadap Nabi. Orang munafik semua menghadap Nabi bagi alasan bohong tadi ni. Ya Rasulullah, kami tak pergi sebab sakit dan sebagainya. Bohong. Ka'ab ni duk fikir, aku nak bohong, boleh lepas je. Kalau aku bohong, lepas. Tapi aku bohong ni, siapa orang ni? Bukan kawan aku. Ini Rasulullah. Aku bohong dia, Allah bagi jawapan nanti. Tak ada boleh nak bohong. Dia tetap tahu mana betul, mana tak betul. Akhirnya dia cakap jujur, wahai Rasulullah, aku tak pergi bukan kerana ada alasan apa yang patut aku tak pergi. Tapi aku jadi teragak-agak nak pergi, tak pergi, sehingga akhirnya terduduk di rumah, tak pergi pun. Dia terus terang, cerita terus terang. Yang jujur. Maka Nabi kata, wahai Ka'ab, kau tunggulah jawapan daripada Allah. Sehingga Nabi sejak tu mengisytiharkan, kamu semua wahai sahabat lain, jangan cakap dengan Ka'ab. Jangan tegur Ka'ab, pulau dia. Pulau Ka'ab. Ni nak sebut ni tentang ketakwaan yang ada pada hati Ka'ab bin Malik. Walaupun kena pulau, bukan sehari 2 tuan-tuan. Bayangkan Ka'ab datang bagi Assalamualaikum, orang tu tak jawab. Biasa kalau dia lalu, orang akan bagi salam, tapi orang tak bagi salam pun kat dia. Dia datang sembahyang, dia tengok muka kawan dia, tengok muka Rasulullah, Rasulullah tak tengok muka dia. Rasulullah paling ke tempat lain. Kalau keadaan macam tu, rasa macam mana tuan-tuan? Dah dalam keadaan di pulau selama 50 hari. Rasulullah pulau dia, sahabat pulau dia 50 hari, tak cakap, tak salam dan semuanya. Sampai Nabi suruh isterinya juga balik kampung, jangan duduk dengan suami. Isteri dia balik, Ka'ab kata, kau taat perintah Nabi, balik. Biar aku duduk seorang-seorang. Jadi 50 hari, dalam masa 50 hari itu datang surat layang pula, surat tawaran daripada musuh, daripada tentera Rom. Dengar cerita kami mendengar berita kamu dipulau oleh sahabatmu Muhammad. Kamu tak dilayan dengan selayaknya. Maka datanglah ke tempat kami akan bagi macam-macam keistimewaan. Bagi pekerjaan, bagi gaji, bagi rumah, bagi kenderaan, bagi. Join dengan orang kafir. Di luar. Jadi musuh Nabi. Ketika tu, na'udzubillah, kalau kita duduk tang tu, tak dapat.
Tak boleh tunggu apa, ada orang duduk sini kan layan aku, lari pergi sana lah. Biar dengan musuh pun. Na'udzubillah. Itu sikap hati yang tidak ada taqwa, tak setia pada Rasulullah SAW. Tak setia pada Nabi. Dia dapat surat tu, dia koyak. Ini syaitan semua ni. Tawaran syaitan. Dia halau orang yang bawa surat tu balik. Aku tak terima sikit pun tawaran ni. Dalam keadaan 50 hari kena pulau tu, dia koyak surat tu, tak nak terima. Dia tahu ini tawaran syaitan. Dia lebih pilih setia dengan Rasulullah SAW. Dan dia yakin bila dia jujur dengan Nabi, walaupun orang pulau dia, pasti ada baiknya. Pasti ada baik. Dia jujur. Kejujuran akan bawa pada kebaikan. Jadi setelah tu, sekian lama baru turun ayat. Setelah 50 hari, orang tak cakap dengan dia. Orang tak salam dengan, tak bersemuka dengan dia. Tak bertentang mata dengan dia. Dia duduk rumah seorang-seorang sedih, menangis. Ya Allah, terima taubatku. Ya Allah, aku silap. Aku dah mengadu kesilapan aku dengan jujur kepada Nabi. Berilah berita baik daripadamu. Allah tunai jawapan dia, turun ayat. Apa? Wa 'ala thalathatil ladzi, panjang ayat tersebut. Akhirnya menunjukkan bahawa Allah terima taubat Ka'ab bin Malik. Datang pada Nabi, Nabi gembira, Allah bagi jawapan, taubat Ka'ab Allah terima. Bagi tahu pada Ka'ab. Ka'ab datang dengan gembira, peluk Nabi, cium Nabi. Maka dia kata, itulah balasan Allah atas kejujuran aku daripada hasil ketakwaan yang ada dalam hati. Dia bukan kerana orang, tapi kerana Allah. Kerana takut pada Allah. Tak berani nak bohong Nabi. Tak berani nak lawan hukum Allah. Tak berani. Kerana ada Allah. Kalau dia nak tipu, senang je macam orang munafik lain. Boleh tipu, boleh lepas. Nabi boleh ya je. Tetapi itulah nilai ketakwaan. Mudah-mudahan Ramadan kita ni meningkat ketakwaan kita. Mudah-mudahan latihan Ramadan ni latihan yang paling hebat. Paling hebat. Latihan yang paling kuat untuk kita melahir keluar. Sebab tu di ayat Ramadan apa dia? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kamu puasa, kamu akan dapat ketakwaan. Nilai ketakwaan. Tapi terkadang power ketakwaan kita ni tak tahan lama. Masuk Syawal dah mula rosak. Yang ni tak jadi buat, yang ni tak dan, yang ni tinggal, yang ni tak buat, yang ni langgar je hukum Allah. Habis power ketakwaan kita dah luluh, hancur habis semua. Maka oleh kerana itu, semoga Allah jaga ketakwaan kita, tingkatkan ketakwaan kita, dan sentiasalah kita minta pada Allah Ta'ala supaya Allah tebalkan ketakwaan kita. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada saya sendiri yang bercakap, dan kita semua ambillah yang baik daripadanya sebagai pengajaran, yang tibar panduan, yang salah silap itu kelemahan saya sendiri, mohon maaf daripada tuan-tuan dan minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa akhtim lana bil husna wa anta radin 'anna fi khairin wa lutfin 'afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali maulaha ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, ya Allah terimalah kami beribadah sempurna di bulan Ramadan ya Allah. Terimalah Ramadan untuk kami membawa segala kebaikan-kebaikan dan ganjaran di sisimu ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, tingkatkanlah ketakwaan kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Kekalkanlah ketakwaan kami sehingga ke akhir hayat kami ya Allah. Jangan kau kurangkan sedikit pun ketakwaan kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah ya Allah. Kami hamba-Mu yang jahil ya Allah. Kami hamba-Mu yang jauh daripadamu ya arhamar rahimin. Maka dekatlah kami kepada Engkau dengan ketakwaan ya akramal akramin. Ya Allah, terimalah segala amal kami ya Allah. Didiklah kami, pandulah kami ke jalan yang Engkau redai ya Allah. Ya akramal akramin, ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Mencintai sunnah Nabi Muhammad SAW. Mengagungkan dan menta'zimkan sunnah Nabi Muhammad dan syiar-Mu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna Allah minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.